Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ataitu at-tur fawajadtu thamma ka'ban famakathtu ana wa huwa yawman uhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه فقال كعب ذلك يوم في كل سنة فقلت بل هي في كل جمعة فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة أو كما قال hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, aku ke Bukit Tur. Abu Hurairah cerita, dia kata satu hari dia pergi ziarah ke Bukit Tur, Turusina. Fawajadtu thamma Ka'ban, aku jumpa dengan Ka'ab di situ. Famakathtu ana wa huwa yawman, dia kata aku Abu Hurairah dengan Ka'ab, mereka dua orang bermalam di Bukit Tur itu untuk satu hari. Uhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuhaddithuni an at-Taurah. Waktu Abu Hurairah dengan Ka'ab tidur bermalam di Bukit Tur itu, mereka duk share ilmu, duk kongsi ilmu. Abu Hurairah duk cerita dekat Ka'ab tentang hadis-hadis Nabi. Ka'ab cerita dekat Abu Hurairah tentang isi kitab Taurat. Sebab Ka'ab ini dia alim Taurat. Jadi dia duk share ilmu. Dia ni cerita apa yang dia dengar daripada Nabi, kawan ni duk cerita apa yang dia baca daripada Taurat. Faqultu lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmul jumu'ah.
Abu Hurairah bagi tahu dekat Ka'ab, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumaat. Maksudnya daripada 7 hari seminggu ni, hari paling baik adalah hari Jumaat. Abu Hurairah bagi tahu dekat Ka'ab macam tu. Pasal apa Jumaat ini menjadi hari yang paling baik? Dia kata pasal Nabi bagi tahu fihi khuliqa Adam. Adam dicipta pada hari Jumaat. Dia kata. Wa fihi uhbita. Pada hari Jumaat juga Adam diturunkan ke bumi. Kita dah tahu dah cerita Adam AS langgar perintah Allah, maka sebagai hukuman dia dicampak ke bumi. Dia dicipta pada hari Jumaat dan dia diturunkan ke bumi juga pada hari Jumaat. Wa fihi tiba alaih, dan pada hari Jumaat juga dia bertaubat dan taubat dia diterima Allah. Wa fihi qubida, hari Jumaat juga Adam mati. Adam wafat pada hari Jumaat. Wa fihi taqumus sa'ah, dan kata Nabi SAW pada hari Jumaat juga akan berlaku kiamat. Nabi abang siap dah. Ini di antara benda-benda yang dikatakan sebagai futuristik. Benda future, benda tak jadi lagi, Quran bagi tahu, Nabi bagi tahu. Di antara benda yang belum jadi tapi terbit daripada mulut Nabi Muhammad SAW atas ilmu yang dihantar Allah kepada dia, apa dia? Wa fihi taqumus sa'ah, kiamat kalau nak jadi hari Jumaat. Begitu. Ma 'ala al-ardi min dabbah illa wa hiya tusbihu yawm al-jum'ah musikhatan hatta tatlu'a asy-syamsu shafaqan min as-sa'ah. Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata tidak ada satu makhluk pun melainkan apabila dia celak mata, dia jaga pada pagi Jumaat, takut dia sehinggalah terbit matahari, takut dia, takut hari itu hari kiamat. Illa bena Adam, melainkan manusia. Nabi kata lain pada manusia, menatang ternakan daripada macam-macam jenis ni, apabila dia celak mata pagi Jumaat aja, lagi tak terbit matahari, lagi tu dia dalam ketakutan. Lembu takut, kebau takut, kuda takut, ikan-ikan di laut takut, semua takut. Bila dia celak mata hari tu hari Jumaat, takut mereka ni sehinggalah matahari betul-betul terbit di sebelah timur. Okey, confirm hari ni tak kiamat. Baru hilang takut itu. Illa bena Adam, Nabi kata melainkan manusia. Manusia dia hari apa pun dia tak peduli. Dia celak matahari Senin ke, hari Selasa ke, hari Rabu ke, hari Jumaat ke, hari Raya ke, hari kiamat ke, dia tak takut. Maka Nabi SAW kata melainkan manusia, dia tak peduli, dia celak matahari apa pun, dia tak peduli tentang diri dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beringat ni, Nabi kata apa? Dia celak mata pagi, dia tak kira hari Jumaat, dia tak kira hari apa, terbit di mulut dia. Dia kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa Nabi baca tiap-tiap kali Nabi celak mata di waktu pagi. Celak air mata, alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, selepas daripada tadi kami mati. Tidur tu mati. Dalam tidur boleh celak bangkit balik, alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah, Tuhan nak bagi kami hidup balik selepas tadinya kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan bangkit esok ni. Itu orang yang beringat. Orang yang ingat kepada Allah, yang ingat tentang hari mati, itu cerita dia. Tadi dia nak keluar main masjid, tadi dia telefon bagi tahu satu orang dekat Lahar Kepak di Sebarang Perai.
Apa beritahu di dalam bakas dia pagi tadi, bangkit tidur, mandi semua, kemas pakai baju, wabah mati. Dan bangkit juga, bangkit elok segak, tak ada masalah apa, mandi manda, pakai baju elok, bini pun kira siap makan apa, jatuh balik mati. Umur 30. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam itulah hakikat hidup manusia. Hidup kita tak kekal selamanya. Kita tak tahu kita nak hidup sampai bila, kita tak tahu Tuhan nak bagi kita mati bila, tak tahu. Cerita kita ni apa? Pastikan kita celak mata sampai kita tak pejam mata, kita buat benda baik. Tu aja. Jangan buat jahat, jangan ingat nak buat jahat. Pasal apa? Pasal kita tak tahu bila masa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW kata lagi, kata Abu Hurairah, dia cerita benda ni kepada Ka'ab. Abu Hurairah kata, dan Nabi bersabda lagi, wa fihi sa'ah la yusadifuha mu'min wa huwa fi salah yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyahu. Nabi kata dalam hari Jumaat tu dia ada satu saat, dia ada satu momen, dia ada satu ketika yang pada ketika itu manusia minta apa sahaja kepada Allah. Kalau bertepatan dengan masa yang Tuhan maksudkan itu, illa a'tahu iya, malaikat Allah pasti makbulkan permintaan dia. Dalam 24 jam hari Jumaat tu, kita celak mata pagi sampai nak habis Jumaat tu, dalam tempoh masa hari Jumaat itu, padanya ada satu saat. Dia kata ada satu momen, ada satu ketika, ada satu saat yang pada ketika itu yas'alullaha fiha syai'an. Dia mintalah apapun kepada Allah, illa a'tahu iya, melainkan Tuhan bagi ke dia. Bila masa tu, itu menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis kata masa tu bermula daripada khatib duduk di atas mimbar sehinggalah selesai khutbah. Ada kata macam tu. Ada kata masa itu ialah bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Ada kata begitu. Ada kata masa itu bermula di antara terbit fajar hari Jumaat sehinggalah sebelum terbenam matahari hari yang berkenaan. Ada satu saat di antara tempoh masa itu. Wallahu a'lam. Bila masa sebenarnya Allah sahaja yang mengetahui. Cuma Nabi kata siapa yang duk minta doa hari Jumaat ni, tiba-tiba doa dia tu pergi jatuh tepat pada masa yang Allah jadikan sebagai saat mustajab doa, illa, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala a'tahu, bagi ke dia apa yang dia minta. Itu istimewa hari Jumaat yang akan menjadi nama surah yang kita nak baca sekali lagi. Sekali kita nanti baca surah Al-Jumu'ah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Faqala Ka'ab yang alim kitab Taurat ini, dia dengar Abu Hurairah duk cerita pasal keistimewaan hari Jumaat. Bila dia dengar Abu Hurairah sampai dekat cerita kata dalam hari Jumaat tu ada satu saat, ada satu ketika yang mustajab doa. Faqala Ka'ab kata, dia kata zalika yaumun fi kulli sana. Dia kata saat mustajab doa itu, dia kata bukan satu saat dalam hari Jumaat, tapi dia kata saat mustajab doa itu kalau berdasarkan kepada kitab Taurat, dia kata dia doa ada dalam satu hari dalam setahun. Ka'ab kata begitu. Dia kata tak betul itu. Bukanlah saat mustajab doa itu satu ketika dalam hari Jumaat, bukan. Tapi dia duduk dalam satu hari dalam setahun. Hari itu minta apa pun semua lulus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu, kata Abu Hurairah, bal hiya fi kulli Jum'ah. Abu Hurairah kata, dah, aku ingat lagi. Nabi kata saat itu ialah satu saat dalam hari Jumaat, bukan satu hari dalam setahun. Abu Hurairah pasti tentang benda tu. Faqara'a Ka'abun Taurah. Ka'ab pun tak puas hati, dia balik, dia study balik kitab Taurat. Dia study balik, dia cek balik benda ni. Summa qala, Ka'ab pergi jumpa balik Abu Hurairah. Ka'ab kata, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi kulli Jum'ah.
Dia kata betul apa yang Nabi kata. Dalam Taurat pun bagi tahu saat itu ialah satu saat dalam hari Jumaat. Aku silap, dia kata. Hadis itu hadis sahih riwayat An-Nasai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari Jumaat ni hari istimewa. Setiap hari Jumaat kita pergi masjid, khatib dalam khutbah dia mesti sebut benda ni. Hari Jumaat ni apa dia? Hari yang dicipta Adam, semua dia akan sebut dia dalam khutbah Jumaat. Nak bagi tahu dekat kita, kata Jumaat itu bukan sebarang hari. Jumaat itu adalah Sayyidul Ayyamil Usbu'. Dia adalah penghulu kepada 7 hari ada. Dia penghulu hari-hari ini. Maka sesuai dengan itu, kita kena tahu adab-adab dalam nak menerima kedatangan Jumaat itu. Di antaranya hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ghuslu yaumil jumu'ah ala kulli muhtalim wa siwakun wa yamussu min at-tayyib ma qadara alaihi." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Ghuslu yaumil jumu'ah ala kulli muhtalim wa siwak wa yamussu min at-tibi ma qadar alaih." Wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wajib. Kata setiap orang Islam ini satu, mandi pada hari Jumaat. Wajib, Nabi kata mandi pada hari Jumaat. Wasiwak, wajib ke atas setiap orang Islam ini gosok gigi pada hari Jumaat, maksudnya sebelum pergi sembahyang Jumaat. Wa yamussu min at-tib, dan juga wajib ke atas orang Islam yang nak pergi sembahyang Jumaat ini wangi-wangikan badan dia sebelum dia pergi sembahyang Jumaat. Ma qadara alaih, dekat mana mampu dia melakukannya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam nak mentafsirkan dan menghuraikan hadis ini, Imam Nawawi kata apa? Walaupun Nabi sebut di situ nampak macam benda tu wajib, tetapi sebenarnya dia adalah sunat yang dituntut. Imam Nawawi kata. Nabi sebut dengan lafaz kata wajib, nak habaq kata pentingnya benda tu, jangan tak buat. Itu maksudnya. Hari Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat ni sangat penting bagi kita orang lelaki-lelaki yang nak pergi sembahyang Jumaat ni mandi dulu. Sangat penting bagi kita orang lelaki-lelaki yang nak pergi sembahyang Jumaat ni buat bagi bersih-bersih dulu. Gosok gigi dulu, pakai pakaian yang elok-elok dulu, dan wangi-wangikan badan kita dulu, baru pergi sembahyang Jumaat. Nabi SAW sebut benda tu sebagai wajib, sebagai nak tunjuk kepada besarnya tuntutan ke atas perbuatan-perbuatan itu. Satu. Yang kedua, hadis riwayat daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi an-nafkhah wa fihi as-sa'iqah. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي." فقال الرجل: "يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, orang Arab biasa, nama dia nama pak sama biasa. Muhammad bin Muhammad, Yusuf bin Yusuf sama, biasa bagi mereka. Dan biasanya nama siapa dia bukan anak laki-laki sulung dia. Biasa dalam masyarakat Arab begitu. Riwayat daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumaat. Nabi habaq itu dulu. Pasal apa? Fihi khuliqa Adam. Adam dijadikan hari Jumaat. Wa fihi nafkhah. Hari Jumaat ditiup sangkakala. Wa fihi sa'iqah. Dan pada hari Jumaat berlaku kiamat.
Banyak hadis ni Nabi sebut benda ni. Dan pada hari Jumaat berlaku kiamat. Fa'aksiru alayya minas salata fi. Nabi kata banyakkanlah salawat kepada aku pada hari Jumaat itu. Hari Jumaat ni mulut ni mau doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Mulut ni mau doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut ni mau selalu selawat macam tu. Fa inna salatakum ma'rudah. Nabi SAW kata kerana setiap kali hampa selawat dekat aku, selawat tu dibentangkan kepada aku. Nabi SAW kata setiap kali umat Nabi Muhammad SAW ni selawat ke Nabi, tiap-tiap kali itulah dihantar selawat tu kepada Nabi, diberitahu kepada Nabi, kata umat dia ucap selamat kepada dia. Bila Nabi SAW kata macam tu, faqala rajul, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad aramta, yani balita. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana selawat umat engkau ni disampaikan kepada engkau kalau sekiranya ketika itu engkau dah mati dan tubuh engkau dah reput? Dia kata, kalau lah ni Tuan duk hidup lagi tak apa. Bila kita selawat, benda tu malaikat pergi bagi tahu. Dia kata, esok Tuan akan wafat. Esok bila Tuan dah wafat dah esok ni, umat Muhammad duk selawat macam tu juga. Macam mana selawat tu nak dibentangkan kepada Tuan? Faqala Nabi SAW. Nabi kata apa? Inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Nabi kata apa? Dia kata Allah mengharamkan ke atas bumi makan jasad para Nabi. Nabi nak abang kata, Nabi-Nabi ini walaupun nampak mata kasarnya mati, di sisi Allah dia hidup dan diberi rezeki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi adab yang kedua hari Jumaat ialah banyakkan selawat. Yang ketiga, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ightasala yawmal jumu'ah ghusla al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'ati thaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'ati thalithah faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajjajah, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa mandi elok-elok pada hari Jumaat macam mandi wajib. Siapa yang mandi pada hari Jumaat, mandi sunat hari Jumaat ni, dia mandi sempurna macam mandi wajib. Ni tuan-tuan, kadang-kadang kita nak pergi haji, nak pergi umrah, orang duk sibuk duk bagi tahu cara nak tawaf, duk sibuk duk bagi tahu ni nak jaga bau belah kiri, duk sibuk nak bagi tahu ni sampai tang mana nak angkat tangan, nak istilam, nak apa, duk sibuk nak bagi tahu nak sa'i daripada Safa ke Marwah nak kena bilang 7 kali, duk sibuk nak abang antara tiang ni ke tiang ni nak kena berlari anak dan sebagainya. Kadang-kadang orang terlupa satu benda yang jauh lebih penting daripada tu. Bukan hak tadi tak penting, tapi hak jauh lebih penting daripada tu. Apa dia tuan-tuan? Mandi wajib. Tuan-tuan boleh bayang tak kawan yang pergi buat haji, kawan yang pergi buat umrah, yang masuk dalam ihram, tiba-tiba dia mandi wajib tak sah. Tuan-tuan boleh bayang tak haji dia jadi macam mana? Dia tawaf tak sah, pasal mandi wajib dia tak sah. Bau punya duk jaga balik kiri, tang mana nak lari dia lari dan sebagainya. Tengok-tengok benda asas hak mula sekali, mandi wajib tak sah. Dia balik itu, dia bawa balik ihram. Kursus haji, kursus umrah ni, dia terlupa nak emphasize, dia terlupa nak tekan benda ni. Pasal apa? Pasal dia take for granted, dia buat mudah, dia duk ingat benda ni orang semua tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat semayang. Terus saya kata mandi wajib, ayat semayang yang duk ambil hari-hari. Paling common, sehari 5 kali kita ambil ayat semayang.
Kalau tak sah ayat semayang tu, tak sah ni macam mana? Sikit aja. Kawasan wuduk di muka ni, daripada tempat tumbuh rambut sampai anak telinga kecil sampai bawah dagu. Satu kawasan besar ibu jari aja tak kena ayat semayang. Ayat semayang tak rata di kawasan tu. Ayat semayang dia tak sah. Tawaf lah berapa kali pun tak sah. Balik mai, bawa balik ihram. Bukan pasal tawaf tak betul. Bukan pasal sa'i dia tak sah. Bukan pasal tu. Pasal ayat semayang tak sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau tidak, Nabi tak kata berapa ramai orang yang berwudu tercampak ke neraka. Sahabat tanya, pasal apa ya Rasulullah? Nabi kata pasal apa? Pasal tumit dia tak kena ayat semayang. Nabi pergi fokus, Nabi pergi tekan tentu. Nabi kata tumit dia tak kena ayat semayang. Kita pergi duduk di tepi kolah, tengok orang ambil ayat semayang. Bila dia ambil semayang, mai tang basuh kaki, dia cedok ayam, dia corok belah depan ayam. Dia corok belah depan. Betul belakang tu, kawasan tumit tak kena. Walaupun besar ujung ibu jari. Tapi kawasan tu, kawasan anggota wudu. Sikit tu punya pasal, besar implikasi dia. Semayang tak sah, ada satu penyakit. Kalau sekiranya dia pergi Mekah, dia ihram haji, ataupun dia ihram umrah, dia bawa balik mai ihram ke sini. Hubungan suami isteri dia selama-lama tu dalam keadaan terlarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam hadis ni Nabi SAW kata apa? Man ightasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah. Barang siapa mandi pada hari Jumaat, mandi dia sempurna macam mana dia mandi wajib. Summa rah faka'annama qarraba badana. Lepas tu dia pergi masjid. Dia mendapat pahala seperti mana orang yang korban seekor unta. Dia nak cerita pasal apa? Adab hari Jumaat yang ketiga, dia awal ke masjid. Kalau dia pergi tu dalam tempoh awal, dia dapat pahala macam orang korban seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Kalau dia pergi pada peringkat yang kedua, macam orang korban lembu. Wa fi sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Kalau dia duduk dalam kategori yang ketiga di masjid, lewat sikit lagi, dia macam orang korban seekor kambing yang bertanduk. Wa fi sa'ati rabi'ah, kalau dia pi pada kategori yang keempat, fa ka'annama qarraba dajjajah, macam dia sembelih, dia korban seekor ayam. Pahala makin duk kecil, makin duk kecil. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa pi dalam kumpulan yang kelima, fa ka'annama qarraba baydah, sama macam orang yang korban sedekah sebiji telur ayam. Fa iza kharaja al-imam, apabila imam sudah keluar, imam maksudnya khatib. Khatib sudah keluar dan naik di atas mimbar, hadarat al-malaikatu yastami'una dzikr. Malaikat yang kerja duk bagi markah kepada orang main masjid dah tutup buku, pasal dia pun nak dengar khutbah juga. Dia dah tutup buku. Makna kata apa? Bukan kata tak dapat pahala telur ayam, dia dapat telur ayam tu, tak dapat apa. Kan? Budak-budak sekolah rendah, cikgu kata apa? Ni yang jawab kata ni telur ayam tu masuk kosong. Hak last tadi dapat pahala telur ayam betul. Yang ni telur ayam kosong, tak ada apa. Kita kategori mana? Dia nak kena tanya tu. Kita kategori mana? Kita kategori lambat balik awal. Ya tak? Bukan kata khatib dah start khutbah dah. Khutbah kedua dah baru sampai. Main buat kalut ni, kalut. Padahal main lambat. Buat kalut ni, masuk lintah orang duk semayang ni, lintah orang. Main semayang sunat depan membar tu imam duk cakap khutbah. Allahu Akbar. Satu masjid bagai duk tengok punya haji kita dengan penuh glamour. Masuk masjid, orang semua tengok kita buat muka serius, duduk depan membar semayang sunat dan sebagainya. Apa benda orang duduk balik pahala unta, pahala lembu, pahala apa semua. Apa nak dapat mujur tungkat hati tu musridah di belakang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari.
Adab yang keempat dan kelima ialah jangan pisahkan orang yang sudah ada dalam saf dan juga dengar isi khutbah. Ini duduk dalam satu hadis. Jangan pisahkan orang yang sudah ada dalam saf. Tuan tengok orang main lambat ni, dia nak pergi depan. Dia lalu, dia duduk belah orang. Orang duduk ada dalam saf tu, dia duduk lalu. In between orang yang dah duduk ada dah tu. Dia duduk lalu, duduk suara tangan nak pergi depan tu. Itu dia panggil memisahkan orang yang dah duduk ada dalam saf. Perbuatan itu merugikan pahala jemaah dia. Okey, dan lagi satu apa dia? Dengar isi khutbah. Hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yawm al-jum'ah wa tatahhara bima istata'a min tuhrin, thumma dahana aw massa min tibin, thumma raha falam yufarriq baina ithnaini fasalla ma kutiba lahu, thumma idza kharaja al-imam ansat غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maksud dia daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ni orang Parsi, orang Iran. Tapi Nabi kata apa? Salman min ahli baiti. Nabi kata Salman ini keluarga aku. Dia di antara orang yang sebenarnya tak ada talian darah dengan Nabi. Tetapi oleh kerana hadis Nabi kata Salman min ahli baiti, maka dia di sisi ulama hadis sepakat mengatakan Salman Al-Farisi keluarga Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi purposely sebut Salman min ahli baiti. Nabi kata. Ini riwayat daripada Salman Al-Farisi. Dia kata Nabi bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumaat dan bersuci dengan sebaik mungkin. Bagi jemaat dia mandi wa tatahhara bimastata'a min tuhrin. Dia bersuci cukup bersih, cukup elok. Summa dahana aw massa min tib. Lepas dah mandi pakai bagi elok, dia pakai minyak wangi di badan dia. Summa raha. Kemudian dia pergi masjid. Kan kita pergi Mekah, Madinah, Arab bila dia marah kita dia kata apa? Rah. Rah tu maksud pergi. Kan? Ramai dah kadang kita pergi duduk tawang ada fikam ada syekh berapa ni, dia kata 15 riyal, kita kata 10 rah, dia kata rah, ramai lah tu, ramai kita. Rah tu rupanya bahasa Arab, bahasa surat. Rah maksudnya pi. Dalam hadis Nabi kata apa? Lepas dia mandi bagi elok, bersuci dengan sebaik-baiknya, summa dahana aw massa min tib, sapu minyak wangi badan, summa raha. Lepas tu dia pergi mana? Di masjid. Falam yufarriq baina snaini. Sampai di masjid dia tak pisahkan dua orang yang duduk ada dalam saf. Dia tak pergi duduk kacau orang yang duduk dah dalam saf. Fa shalla ma kutiba lahu. Dan dia semayang apa yang disuruh dia buat. Semayang apa? Tahiyatul masjid. Semayang tahiyatul masjid ni walaupun khatib tengah duk khutbah, kita kena semayang sunat tahiyatul masjid. Pasal apa? Pasal berdasarkan hadis Nabi SAW, satu sahabat masuk, Nabi tengah duk khutbah, dia terus duduk. Nabi kata dekat dia, qum, bangkit, farka' raka'ataini. Nabi kata rokok 2 rakaat. Nabi suruh semayang sunat tahiyatul masjid, baru duduk dengar khutbah. Semayang dulu sunat tahiyatul masjid. Dan ulama dalam menghuraikan hadis tu dia kata apa? Semayang sunat tahiyatul masjid itu hendaklah dibuat seringkas-ringkasnya. Maksudnya apa? Memadai dengan Fatihah saja, tak payah surah. Yang tu tak payah abang kita, pasal kita pun buat lagu tu. Kita dia qabliyah ba'diyah buat tu aja, Fatihah saja, mana ada surah. Yang tu tak abang pun kudu buat dah. Begitu. Summa idza kharaja al-imam ansat. Ada kata dah lepas tu bila imam keluar duduk atas mimbar nak baca khutbah, dia kata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Diampunkan dosa dia antara jemaah ni dengan jemaah lagi satu. Kalau dia boleh buat macam ni, macam yang disebut oleh Nabi SAW tadi, start dengan apa? Mandi sebersih-bersihnya, pakai sewangi-wanginya, pergi masjid bagi awal,
Jangan pisahkan orang yang dah ada dalam saf tu. Sembahyang sunat tahiyatul masjid baru duduk untuk dengar khutbah. Sepanjang khutbah jangan duk bercakap, jangan duk apa, dengar isi kandungan khutbah dan sebagainya. Boleh buat macam tu. Ghufira lahu, diampunkan baginya ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Daripada jemaah dia sembahyang tu sampai nak jumpa jemaah pula, Allah ampunkan dosa-dosa kecil dia. Enggak, ini peluang ada kat kita di depan mata. Yang kita lepas peluang ni begitu sahaja. Itu adabnya. Dan adab yang keenam, dia kata jangan bercakap masa khutbah. Jangan bercakap. Ini bukan takat bercakap, tuan-tuan. Jawab handphone. Ni khutbah duduk jalan ni, telefon. Angkat. Ni duduk dalam khutbah ni. Apa begitu? Angkat. Ni duduk dalam khutbah ni. Saya telefon lain. Ni. Orang maki pula kawan telefon tu. Apa orang duduk dengar khutbah masa ni lah yang nak telefon. Kacau. Kita duduk dah sebelah dia. Kata apa syekh ni? Tak boleh. Bunyi pula. Angkat pula. Dua suku kita telefon. Dua suku telefon. Aku duduk main jemaat ni. Kata. Waalaikumsalam. Kacau tuan-tuan. Ni hari ni punya orang ni. Macam ni dia ada. Kan? Jalan kuliah ni biasalah. Dia jumpa dah dalam masjid ni tengah duduk ngajak handphone bunyi. Angkat. Dia kuduk kuliah Ustaz Samsuri ni. Abang nama kita pula. Depan ni. Apa? Kan? Lihat contoh-contoh kita buat ni haduk jadi kan. Jadi kawan haduk biasa buat, jangan haduk buat dah lah. Jangan haduk buat dah kaut ni semua. Kan? Tak dapatlah pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Hadis yang berikutnya, dia kata jangan bercakap waktu khutbah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ah wal imam yakhutub faqad laghawt." Ini hadis popular. Kebanyakan masjid sebelum Bilal bagi tongkat puasa dekat khatib tu, dia dibaca hadis ni. Tapi ada setengah masjid tu dia baca apa beritahu tak tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit." Bila kita kan, kita dengar tu macam satu macam lagu gitu ya. Apa tu? Faqad la'aut. Dia qaut panjang tu kan. Apabila seorang berkata kepada tolannya, tolan dia terjemah tu kan. Kan? Klasik tu. Apabila seorang berkata kepada tolannya, pada kawan dia, pada sahabat dia, dia guna perkataan tolan. Kan? Diam olehmu, maka sia-sialah jemaahnya pada hari itu. Allahumma salli. Nak bagi tunggal. Jadi apa mesej yang dia nak bagi? Kawan haduk main jemaat 25 tahun dah tak faham. 25 tahun dah duk main jemaat ni, duk dengar yang tu tak faham situ lah. Hak dia nak habangnya satu. Apa dia? Saat lagi bila khatib start berkhutbah, diam, jangan bercakap. Hak tu hak dia nak abang. 25 tahun makmum gagal faham apa hak dia nak abang. Satu perubahan kena buat. Bagi orang tahu apa tu hak dia duk abang tu, bunyi berdengung. Apa benda dia nak abang apa? Inilah hadis dia. Nabi kata, "Iza qulta li sahibika ansit." Apabila hang kata dekat kawan hang ansit, diam. Yaumal jum'ati wal imam yakhutub. Hari itu hari jemaah dan imam tengah duk khutbah. Bukan kita duk bersembang, bukan kita bercakap, kita tegur dia ni duk bersembang. Kita hak tegur tu faqad laghaut, maka sia-sialah, laghalah jemaat kita hak tegur tu. Habis kawan hak sembang, kawan tu lagha lama lagi dah. Daripada tadi dah lagha dah. Kita habis tegur ni faqad laghaut, lagha, maka laghalah, maka sia-sialah jemaat kawan hak tegur. Kawan hak kena tegur tak usah sembang lah dia ni. Dia ni tak main pun tak apa jemaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak bolehnya bercakap dalam khutbah sampai macam tu. Maka di sinilah timbul perbahasan. Kalau tuan-tuan buka buku-buku Abdullah Al-Jazairi dan sebagainya, hadis ni yang dibincangkan dikaitkan dengan orang yang doa amin dalam khutbah yang kedua tu. Adakah itu dia anggap bercakap?
Kan? Sedangkan khutbah yang kedua tu tak disuruh kita amin pun. Tak disuruh kita amin pun. Itu doa yang menjadi rukun di dalam khutbah. Biar dia baca aja. Angkat tangan pun tak disuruh, apatah lagi amin. Amin tu kok lagi dia terkategori dalam larangan bercakap di dalam Jumaat, maka sia-sialah jemaah. Maka setengah ustaz dia ambil pendekatan apa? Dia kata Allah, dia kata benda tu benda khilafiyah. Orang nak berdoa, kawan nak angkat tangan, kawan nak kata nak amin, kan biar pergi kat mereka lah. Dia tengkap benda-benda kecil ni sampai bila pun tak selesai. Kerana ustaz ni cakap betul lah, maka orang doa amin tak berhenti bela ni. Kalau sekiranya amin tu seperti mana sebahagian ulama kategorikan dia sebagai bercakap di dalam khutbah dan membawa kepada sia-sia jemaat, siapa nak tanggung benda tu? Siapa nak tanggung benda tu? Maka mengambil satu keputusan tak salah masa tu. Pasal apa? Pasal hadis terang melarang bercakap pada ketika itu. Maka sepanjang khutbah kita tak cakap apa. Kita cuma disuruh duduk, dengar dan mengamati isi kandungan khutbah. Itu tanggungjawab kita pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan di antara mustajab doa, di antara adabnya juga ialah memerhatikan masa mustajab doa, macam yang kita baca dalam hadis mula tadi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma ada satu yang tuan-tuan pun tak bisa dengar dan saya pun baru dengar. Apa dia? Hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum yawmal jum'ah falyatahawwal min majlisihi dhalik. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Apa maksud dia? Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata idza na'asa ahadukum, apabila seseorang kamu jadi mengantuk yaumul jum'ah, pada hari Jumaat waktu khatib duk berkhutbah, kalau kamu rasa mengantuk, dia kata falyatahawwal min majlisihi zalik. Nabi kata bangkit, pindah daripada tempat tu, duduk di tempat lain. Hadis ni kita tak pernah dengar. Tidak pernah dengar. Pasal apa? Pasal Nabi nak suruh kita dengar isi khutbah. Khutbah kita tuan-tuan memang dah set dah. Saat lagi dan lab 20 minit area. Nak lab 20 minit ni dulu. Penat ni hari ni daripada start, daripada awal pagi tadi dengan meeting, lepas pada meeting, lepas pada meeting, lepas tu jumpa orang, lepas tu nak kena settle yang tu. Ni Jumaat. Kita dah exhausted. Penat ni tak tahu nak abang. Dia ingat tak lagi cantik lah masa khutbah tadi lab saya. Memang pada awal dah niat bukan nak pergi dengar khutbah, nak pergi lab. Satu sahabat hantar gambar mai kat saya. Dia kata ada hantu di dalam sembahyang Jumaat. Kita lihat gambar di bawah dia. Lihat email. Kita pun scroll, tengok ada satu gambar. Dia ambil gemak daripada belakang sana, ambil mai ke sini, khatib tu atas member duduk khutbah. Ada satu jemaah depan ni tak ada kepala. Dia tak ada kepala. Pasal apa? Lena kepala duduk tunduk gitu. Jadi bila dia snap gambar daripada belakang, tengok tak ada kepala. Nampak blur ya sama rata tu, kepala tak ada. Dia kata dikesan ada seekor hantu di dalam sembahyang Jumaat di masjid sekian-sekian tadi. Dia kata, ya Allah. Lahor tak Tuhan ambil gambar tu? Lahor. Tuhan ambil gambar tu lahor. Hak Lena tu memang lahor dah. Ni ambil gambar, nak abang kata ada hantu dalam masjid ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah jemaat yang kita lalui sekian puluhan tahun lamanya. Jemaat kita lalui ini kadang-kadang berapa persen saja daripada kehendak jemaat yang diputuskan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok apa kata dalam tafsir surah Al-Jumu'ah ini tentang apa hari Jumaat ini. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 189. Muka surat 189. Dia kata surah Al-Jumu'ah Madaniyah, mengandungi 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
mengucap tasbih bagi Allah semata-mata oleh barang yang ada di dalam 7 lapis langit dan barang yang ada dalam bumi dengan lafaz subhanallah. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam surah Al-Jumu'ah ni, Allah kata semua makhluk yang ada dalam 7 lapis langit, yang ada dalam bumi, atas bumi, perut bumi, semua sekali sentiasa duk subhanallah, 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 bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebahagian manusia. Dengan ceritanya, pokok-pokok bertasbih, binatang bertasbih, semua makhluk Allah yang ada di 7 lapis langit, yang ada atas bumi, dalam perut bumi, Tuhan bagi tahu kat kita, kata makhluk ni semua bertasbih memuji Allah subhanallah, subhanallah, kecuali sebahagian manusia. Ada sebahagian manusia subhanallah, subhanallah, ada sebahagian tak tahu nak memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan yang macam mana? Al-Malikil Quddus, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Lagi Tuhan yang maha suci, yang tiada layak, maha suci daripada yang tiada layak dengan dia. Itu dia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tu Tuhan Al-Malik, yang memiliki semua hak dia punya. Bukan kata langit bumi ni hak dia punya, semua hak dia punya. Kita ni hak dia punya, harta kita hak dia punya, bini kita, anak kita, apa juga yang ada, semua hak dia punya. Itu Tuhan Al-Malik, Tuhan yang memiliki semua benda. Al-Quddus, lagi Tuhan maha suci daripada sebarang cacat, daripada ada pada dia. Tak ada kekurangan. Allah ni Tuhan yang tidak ada kekurangan pada dia. Jangan terbit di mulut kita kalimah ataupun cakap-cakap yang membawa maksud kata Allah ni silap buat satu benda. Jangan. Kan dia kata ada, aku pun tak faham, dia kata yang Tuhan pergi buat cicak ni buat apa? Dia pergi bijak yang tu. Betul? Lah, biasa dengar aku orang cakap lagu ni, dia ada marah meradang cicak ada berak dalam rumah dia. Cicak ni saya kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi saintis, boleh reka satu ubat bagi mampu semua cicak ni, tuan-tuan jadi jutawan. Cicak ni kalau siapa boleh reka satu ubat yang mesra alam, yang tak memudaratkan benda lain melainkan memampuhkan cicak, oh tuan-tuan jadi jutawan. Masjid saja dalam dunia ni ada berapa juta biji mesti beli. Tak ada apa ni cicak mata ni, tak ada apa. Kalau boleh ada satu ubat yang sekali sembuh ke apa ke, cicak ni kira qalu inna lillahi wa inna ilaihi, mati cicak ni tak ada, tuan-tuan jadi jutawan. Ada lah ni ubat ni semua tak berkesan, pembohong aja, tak berkesan. Boleh reka bagi, tapi nak kata Tuhan yang dia pergi buat cicak ni buat apa, tak boleh. Pasal apa? Pasal kita tak tahu apa hikmah di sebalik ada cicak ni. Tak tahu apa hikmah dia, tapi mesti ada satu hikmah dia. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha suci daripada buat benda yang merugikan. Dia buat mesti ada benda yang bermanfaat kepada sesetengah pihak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah itu juga Al-Azizil Hakim, Tuhan yang amat mulia lagi amat hakim pada perbuatannya. Tuhan ni dia bijaksana di dalam nak buat apa juga. Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, Tuhan buat malaikat, Tuhan buat manusia, Tuhan buat iblis, Tuhan buat syaitan, Tuhan buat jin, Tuhan buat binatang, Tuhan buat pokok, Tuhan buat bukit bukau, Tuhan buat semua benda ni. Benda yang Tuhan buat ni, Tuhan maha bijaksana dalam melakukan, dalam mencipta benda-benda ni. Langit punya besar, tak jumpa sepuntung tiang pun tak jatuh. Maha suci Allah Subhanallah. Lautan dalam ada ni berapa peratus daripada permukaan bumi ni terdiri daripada air. Subhanallah, maha suci Allah dengan penciptaan laut yang sebegitu rupa. Kita tengok semua benda sehingga Allah Subhanahu wa taala tengok benda afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Apa tak tengok kat unta yang aku cipta, bagaimana aku cipta unta ni? Pergi buat kajian pasal penciptaan unta saja, tuan-tuan boleh buat PhD. Boleh buat PhD.
Pasal ciptaan unta saja, pergi kaji pasal unta saja, boleh buat PhD. Maha suci Allah. Ni yang kata subhanallah, maha suci Allah, Tuhan Al-Aziz Al-Hakim, Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana dalam semua benda yang dicipta dia. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dan dialah Allah Tuhan yang telah membangkit pada segala Arab yang ummi, satu orang rasul daripada bangsa mereka itu. Makna ummi itu ialah mereka yang tak tahu menyurat dan tak tahu baca surat. Allah bangkitkan Nabi Muhammad di kalangan umat yang ummi, tak erti tulis, tak erti baca. Dan Nabi Muhammad sendiri pun ummi. Allah jadikan Nabi Muhammad ni tak erti tulis, tak erti baca, sebagai nak tunjuk kata Nabi Muhammad tidak mencipta Quran. Dia tak tahu tulis, dia tak tahu baca, macam mana dia nak cipta Quran 30 juzuk? Melainkan Quran itu Allah hantar mai kat dia, dan dia baca balik apa yang Allah beritahu dekat dia. Dia bukan satu sastrawan yang pandai dalam nak mencipta benda-benda ni semua. Ada hikmah dia. Allah jadikan Nabi SAW seorang rasul yang ummi. Hari Selasa lepas kita baca hadis cerita tentang Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad. Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad, dia ni dituduh sebagai bakal Dajjal. Satu budak yang hidup zaman Nabi. Tengok sama dia bunyi tek-tek-tek. Kan? Dia satu budak yang hidup pada zaman Nabi SAW. Dia dituduh sebagai bakal Dajjal. Pasal apa? Pasal ada ciri-ciri Dajjal pada budak ni. Kita baru baca hadis di Masjid Al-Ustaz. Nabi SAW dengan sekumpulan sahabat termasuk Sayyidina Umar jalan, terserempak dengan budak ni, Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad. Dia ada dua nama. Setengah hadis tulis Ibnu Sa'id, setengah hadis tulis Ibnu Sayyad. Jumpa dia budak kecil duk main dengan kawan-kawan. Nabi pergi tepuk belakang dia. Belakang budak ni, budak kecil yang kata Ibnu Sayyad ni, Nabi pergi tepuk belakang dia. Nabi kata dekat dia, atashhadu anni Rasulullah. Dia budak kecil. Nabi tepuk belakang dia. Nabi kata, kamu mengaku tak kata aku ni Rasulullah? Nabi pergi tanya dia. Apa jawab budak yang kata Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad ni? Dia kata, asyhadu annaka rasulul ummiyin. Ni dia jawab. Dia kata, aku naik saksi engkau adalah rasul yang dibangkitkan kepada orang-orang yang buta huruf. Dia kata. Sengaja dia pergi kata benda tu dengan tujuan apa? Nak menghina Nabi. Mana hang aku mengaku hang dilantik sebagai Nabi, tapi Nabi kepada orang buta huruf, kepada geng yang baca alif, ya, mim, itik. Geng ni mak dia Nabi lah, kelas dewasa kan, cikgu dia baca alif, ya, mim, baca alif, ya, mim, itik. Dia kata jahanam. Dia tengok gambar tu, dia bukan batang perkataan tu, dia tengok gambar. Mak itik nampak macam ayam, ayam nampak macam itik, alif, ya, mim, itik. Dia kata ambil. Ya. Ibnu Sayyad kata dekat Nabi Muhammad, aku naik saksi engkau adalah Nabi, tapi yang dilantik kepada orang buta huruf. Dia kata nak bagi Nabi sakit hati. Nabi senyum saja. Nabi kata dekat dia lagi. Nabi kata, baiklah. Katanya hang mengaku kata hang Nabi. Ya? Dia tanya Nabi balik, hang mengaku tak kata aku Nabi? Dia ni budak kecil ni. Depan Nabi Muhammad dia kata dia Nabi. Dia suruh Nabi mengaku kata dia Nabi. Nabi kata kat dia, tak apa, hang tunjuk main bukti dekat aku. Kalau hang betul-betul Nabi, apa bukti dia? Ni Ibnu Sayyad ni. Dia kata, ya'tini sadiq wa kazib. Ada, dia kata bukti Allah ada duk bagi main kat aku beberapa benda. Dia kata cuma masalah satu, kadang-kadang betul, kadang tak betul. Dia kata dekat Nabi lah betul. Bukti kata aku Nabi. Ni budak kecil ni kata aku ni Nabi. Buktinya apa dia? Allah ada bagi ilham dekat aku. Cuma masalah sikit, dia kata ya'tini sadiqun wa kazib. Kadang-kadang betul, kadang tak betul.
Nabi kata dekat dia, khuliqa alaikal amr. Nabi kata kalau begitu hang celaru. Nabi kata. Kalau Nabi tak celaru begitu. Kalau Nabi Allah bagi tahu kat dia tepat. Kalau hang ni tekoh-tekoh betul, tekoh-tekoh tak betul, khuliqa alaikal amr. Makna kata hang ni celaru. Nabi kata kat dia begitu. Baiklah, Nabi kata satu soalan cepu mai aku bagi kau. Nabi kata lah ni aku ada ingat satu benda dalam hati aku. Cuba hang bagi tahu aku dulu ingat apa. Nabi tanya dia. Ni, aku ada ingat satu benda dah ni. Cuba bagi tahu apa aku dulu ingat dah ni. Nabi kata dekat dia. Dalam hadis kata apa? Pada ketika itu Nabi tengah ingat ayat 10 surah Ad-Dukhan. Allah berfirman, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Nabi duk ingat ayat tu. Nabi kata dekat dia, cuba hang bagi tahu aku duk ingat apa dah ni. Dia jawab apa tuan-tuan ni? Budak ni, Ibnu Sayyad, budak ni. Dia tengok muka Nabi, dia kata ad-dukhu, dia kata. Hang duk ingat tentang asal, dia kata. Betul tak betul? Sipi-sipi. Nabi duk ingat tu ayat tu daripada surah Ad-Dukhan. Dukhan ni asal lah. Fartaqib, tunggu. Yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Akan mai kepada hampa satu hari di mana pada hari itu muka bumi ni akan penuh dengan asap. Quran ayat 10 surah Ad-Dukhan. Di antara tanda besar nak jadi kiamat apa dia? Muka bumi dipenuhi asap. Nabi kata kat dia, hang teka apa yang aku duk ingat dalam hati aku. Dia tak boleh nak teka full tu. Ayat Nabi duk ingat fartaqib yauma ta'ti as-sama'u, dia tak boleh ingat, tapi dia teka tu sikit. Dia kata hang duk ingat tentang ad-dukhu, tentang asap. Dia kata, oh. Orang tak tuduh kata dia dajjal macam mana. Dia macam tu. Nabi kata dekat dia, kalau macam tu hang ni tidak lebih daripada seorang ahli nujum. Nabi kata dekat dia, hang main aci teka aja, hang bukan Nabi. Nabi kata, Umar Al-Khattab dengar macam tu pegang hulu pedang. Umar kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku tebas kepala dia. Oh, Nabi kata, jangan Umar. Kalau betul dia ni nak jadi dajjal esok, bukan hang yang akan bunuh dia, Isa akan bunuh dia. Nabi kata, kalau dia ni tak betul, dia tak akan jadi dajjal esok ni, pun hang tak ada guna bunuh dia, pasal dia budak-budak lagi. Dia tak dia anggap berdosa pasal dia masih budak. Nabi kata, biar pergi kat dia begitu aja. Ini cerita Ibnu Sayyad. Nak hafalnya apa? Dia sebut dekat Nabi tadi ni. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, asyhadu annaka rasulul ummiyin. Hang ni, aku mengaku hang jadi Nabi. Tapi Nabi kepada golongan al-ummiyin. Kepada golongan yang buta huruf. Dia kata. Ni ayat yang kita baca ni. Tuhan kata apa? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah, Tuhan yang bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu rasul yang ummi kepada bangsa yang juga ummi. Dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Makna ummi itu ialah tak tahu tulis dan tak tahu baca, dan Nabi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kerja Nabi Muhammad ni apa dia? Allah beritahu, Nabi Muhammad kerja dia yatlu alaihim, baca kepada puak-puak ni, kepada orang Arab ni semua, ayati, ayat-ayat Quran. Turun main wahyu, Nabi baca. Apa dengar? Ini wahyu daripada Allah. Nabi baca ayat-ayat tu. Wa yuzakkihim. Dan kerja Nabi ialah nak membersihkan hati mereka daripada syirik kepada Allah. Tuan ingat balik ya, Nabi dibangkitkan di kalangan masyarakat hak buat semua benda. Minum arak, berzina, bunuh orang, anak sendiri. Kalau beranak-beranak keluar main perempuan, dia bunuh. Pasal pahaman mereka, perempuan ni akan membawa aib kepada keluarga satu hari nanti. Sebelum dia bawa aib, bunuh bang. Aku tak mahu anak perempuan. Bini duk sakit nak beranak dalam bilik ni. Suami di luar ni duk jalan iya ni. Nak tunggu dengar anak beranak ni laki-laki ke perempuan. Bidan keluar-keluar main muka merah menyala kata ni, hang dapat anak perempuan. Muka pak ni pula jadi merah menyala. Aib bila dapat anak perempuan.
terus pegang anak, bawa pergi tengah padang pasir, kamu hidup-hidup. Itu Arab jahiliah. Yang tu yang duk mai balik dalam masyarakat kita hari ini. Dapat anak hari ni lagi teruk. Dia tak kira lelaki, tak kira perempuan. Dia pergi buang lagu tu aja. Jumpa mayat biji mata dah bengkak besar tu dah. Pasal apa? Terendam dalam air sungai. Jumpa mayat budak apa? Dia kejam dalam toilet. Flush nak bagi lepas. Lagi teruk daripada Arab jahiliah zaman Nabi SAW. Benda ni duk mai balik lah ni. Dan kerja Nabi apa dia? Wa yuzakkihim, nak cuci bersih hati mereka daripada benda-benda tak elok ni. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan kerja Nabi ialah nak mengajar kepada masyarakat Arab ini tentang Alkitab, Quran, wal hikmah, dan juga hadis Nabi SAW. Nabi nak ajak mereka benda ni. Firman Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan adalah mereka itu, yakni daripada dahulu datang Nabi Muhammad itu, daripada jumlah segala orang yang sesat nyata. Sebelum Nabi mai, mereka hidup dalam sesat. Arak ni minuman hari-hari. Celak mata minum arak. Tengah hari arak, petang arak, malam arak, hidup dalam keadaan mabuk arak. Mai balik dah ni? Mai balik dah. Mai balik dah. Sambut tahun baru dengan arak. Hari ni sambut tahun baru dengan parti minum arak. Bila serbuan dibuat oleh pihak berkuasa agama, daripada 100 orang ada dalam kelab tu, 70 Melayu. 70 Melayu. 30 yang bukan orang Islam. 70 dia ada dalam tu. Untuk masuk dalam Yahoo search, kau boleh tengok dalam Encik Google pun boleh tengok, research tengok ni. Anak-anak Melayu menyambut tahun baru. Dia keluar main YouTube tu. Orang interview mereka lepas pada tangkap mereka ni pasal mabuk minum arak, pesta arak, malam tahun baru apa semua ni, interview tanya, ni hampir terlibat dengan majlis minum arak ni, tak teringatkan dalam hati kok kena tangkap dengan pihak berkuasa agama? Apa jawapan dia antara yang budak Melayu bagi ni? Apa jawapan dia? Dia kata dia buat kerja mereka. Dia kata ni puak main tangkap ni, pihak berkuasa agama ke apa hak main tangkap, dia buat kerja mereka. Tak apa. Boleh jawab dulu. Jawapan yang kita tak sangka. Jawapan dia tu kita tak sangka. Kita nak jawab, dia pergi jawab macam tu. Dia kata dia buat kerja dia tak apa. Pasal kau dia kena tangkap ni buat apa? Jadi settle senang. Jadi kecilnya kan. Tak ada apa. Bayar kompang lepas. Kita bukan buat selalu benda ni. Dia kata kita cuma weekend saja. Weekend saja. Kita duk ingat kau setahun sekali tahun baru aja. No, weekend saja. Maknanya tiap-tiap minggu dia duk buat benda tu. Allah, dia kata bro lah ni. Dia kata alah bro, you tahu lah hidup lah ni tension, kita stress. This how we release our stress. Senyum, tak ada rasa sana. Anak Melayu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana teruk Arab jahiliah zaman Nabi dibangkit menjadi Nabi, macam tu duk mai balik kepada kita hari ini. Firman Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan adalah mereka ni sebelum daripada mai Nabi, daripada jumlah orang yang sesat nyata. Firman Allah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan segala yang lain daripada mereka itu, yakni yang maujud itu, iaitu segala mukmin yang datang kemudian sampailah hari kiamat, tiada menghubung mereka itu akan mereka itu, yakni dengan sahabat Nabi SAW pada kelebihan dan fadilat. Itu pun diajak oleh Nabi SAW juga. Kita generasi hari ini, kita dengan generasi sahabat yang hidup zaman Nabi, oh jauh dah, 1400 tahun dah. 1400 tahun dah. Nak kata kita lebih, ada kelebihan lebih daripada sahabat, tak boleh kata. Cuma apa hak kita duk belajar hari ini adalah hak sahabat belajar hari itu. Itu hubungan dia. Kita dengan sahabat yang hidup pada zaman Nabi SAW, persamaan kita apa dia? Sahabat-sahabat Nabi dulu belajar Quran, hak kita duk belajar malam ni sama, tak berubah walau satu huruf pun. Sahabat-sahabat Nabi yang hidup zaman Nabi, mereka dengar pesan Nabi. Pesan Nabi itu jadi hadis yang kita duk baca hari ini. Di situ hubungan kita dengan mereka. Sama kita dengan mereka. Sahabat-sahabat Nabi diajak oleh Nabi sembahyang subuh 2 rakaat. Sampai hari ini kita subuh 2 rakaat. Tak ada pindaan apa-apa. Sahabat Nabi sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya 4 rakaat. Sampai hari ini kita pun buat 3 sembahyang ni 4 rakaat.
Sahabat Nabi sembahyang maghrib 3 rakaat. Sampai hari ini kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Itu hubungan kita dengan sahabat Nabi. Apa dia? Hubungan dari segi syariat yang Nabi buat main. Syariat tu mereka amal, syariat tu kita amal. Itu Islam, tuan-tuan. Beza kita dengan agama lain. Dia dah cerita kat tuan-tuan tu. Agama lain lah, mereka pun pening. Mereka sendiri cerita kat kita, mereka pening. Saya sembang dengan satu kawan bukan Islam. Ya. Dia kata, saya satu benda saya respect sama Islam. Dia kata, satu saja. Dah banyaklah, tapi satu saya respect sama Islam. Saya sudah pergi pusing macam-macam negara dalam dunia. Dia kata, dah pusing dah. Bukan duduk Malaysia saja. Dia orang ada duit pusing merata. Mana negeri pergi pun, hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, kira itu, apa itu kutubah kan? Dia kata, kutubah. Itu kutubah kira serupa Malaysia, serupa sana juga. Dia kata. Itu sembahyang pun serupa juga. Itu semua serupa juga. Dia kata. Ini satu dia kata, saya main respect sama ini Islam. Kita punya, ada cerita dia. Kita punya kira, jangan cakap Malaysia sama lain negeri. Jangan cakap, dia kata. Kira dalam Malaysia, dia kata, sini seberang Perai punya sama Taiping punya sudah tak serupa. Ni hadis ini dia dengan pi Taiping pun dah tak sopan dah. Pi pun tak sopan. Pi Selangor, pi ambil Johor tak sopan. Dia kata dia sendiri biasa tanya kepada orang halim dia. Dia kata apa sih dia dengar di sana dia baca macam ni, pasal sini baca macam ni. Orang halim dia jawab apa? Dia kata kalau saya tengok ini buku. Dia tunjuk dia punya buku. Itu dia tengok mana buku tak tahu. Punya tak standardized. Itu sebab Islam marah sangat kalau sekiranya ada hal bid'ah dalam agama. Marah sangat. Pasal apa? Bid'ah membuka pintu kepada reka-rekaan dan tokok tambah dalam ibadat. Itu pasal Islam marah. Kita kena strictly ikut macam mana hadis Nabi bagi tahu. Standard satu dunia ikut macam tu. Itu piawaian yang Islam kena ikut. Bila dibuka ruang kepada tokok tambah, ada jadi macam-macam. Dia jadi macam-macam. Satu tempat buat lagu ni, satu tempat buat lagu ni. Pasal apa? Pasal ada ruang untuk tokok tambah. Habis. Maka pada ketika itu, kita boleh jadi macam agama daripada ni. Kalau ikut macam mana hadis Nabi, Nabi buat macam mana, sahabat buat macam mana, macam tu kita buat. Standard satu dunia. Buat serupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni lah yang Islam larang sangat. Kita piduk reka, piduk tokok tambah benda-benda agama. Takut satu hari agama kita pun jadi dalca macam mana agama orang lain. Dalca, dia buh ikut dah, dia nak buh terung dia buh, dia nak buh ubi dia buh, dia nak buh kacang parpu dia buh, dia ambil kejam masuk aja jadi dalca. Tak boleh macam tu. Agama Islam bukan agama dalca. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim, dan dialah Tuhan yang amat mulia lagi amat hakim pada perbuatannya. Dan pada ayat ini memadailah menyatakan fadilat sahabat yang dibangkit oleh Nabi, yang dibangkit Nabi SAW pada mereka itu daripada segala yang mukmin. Itu dia, Nabi dibangkitkan dalam keadaan masyarakat yang macam tu, yang bukan sahabat daripada jin dan manusia yang beriman dengannya sampailah kiamat. Dan Nabi Muhammad dibangkitkan bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada jin dan sebagainya. Jin pun ada Islam, ada kafir. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jin manusia sama. Dia kena abdi diri kepada Allah. Jin juga ada Islam, jin juga ada kafir. Maka bukan manusia saja, bahkan jin dia kena ikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tiap-tiap kurun itu terlebih baik daripada kurun yang kemudian. Ni yang Nabi kata, summa yalunakum summa yalunakum. Yang paling baik sahabat yang hidup zaman Nabi. Pasal apa? Pasal mereka ikut Nabi. Nabi ada depan mata. Nabi buat macam mana, macam tu mereka buat. Summa yalunakum. Selepas zaman sahabat, dia main zaman tabi'in. Mereka tak nampak Nabi dah, tapi mereka nampak sahabat Nabi. Apa yang sahabat Nabi buat, tabi'in buat. Pasal mereka tahu sahabat ikut apa yang Nabi buat. Jadi sahabat lebih baik daripada tabi'in. Tabi'in lebih baik daripada tabi'in. Main kat kita ni tak tahu lah. Main kat kita ni tak tahu lah. Kita tak nampak lah.
Duk ada depan kita Quran, duk ada depan kita hadis, duk ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang muktabar. Tu aja. Nak ambil contoh tak tahu dah. Depan tuan-tuan ada dua ustaz. Tuan-tuan tengok dua ustaz ni tak sama. Ustaz ni duk buat lagu ni, kita ni very observant. Kita duk perhati tengok. Ustaz ni buat lagu ni, tengok ustaz satu lagi buat lagu tu. Kita pun tak tahu hak mana satu betul. Dia ni pun mengaji Mesir juga, dia ni pun mengaji Mesir, lepas tu pergi Syria pula lagi. Dia ni mana satu betul. Kita ni pening. Dia ni pun ada ijazah bagus kat duk sanak di belakang. Dia ni pun ada satu ijazah bagus kat belakang. Tapi pasal apa dia ni kata lagu ni, dia ni kata kita ni pening. Pasal apa? Pasal kita nak ambil contoh tu dah jauh dah daripada Nabi. Jadi kita nak banding dengan golongan tabi'in, mereka baik lagi. Pasal mereka dekat dengan Nabi. Tabi'in nak banding dengan golongan tabi'in baik lagi. Pasal mereka melihat Islam daripada sahabat yang melihat daripada Nabi. Bila makin jauh, dia makin jadi kelabu macam tu. Ini yang dia nak beritahu. Dia kata apa? Dia kata generasi ada ni semakin kemudian semakin kabur tentang agama dia sendiri. Ini yang dia nak beritahu. Generasi yang dahulu lebih baik daripada generasi yang kemudian ni. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Tuhan yang amat mulia lagi yang amat hakim pada perbuatannya. Dan pada ayat ini memadailah menyatakan fadilat sahabat yang dibangkitkan Nabi SAW pada mereka itu daripada orang yang mukmin, dan bukan sahabat yang daripada kalangan jin dan manusia yang beriman dengannya sampai kiamat, kerana tiap-tiap kurun itu lebih baik daripada yang kemudian. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Bermula yang demikian itu ialah kelebihan yang Allah kurnia akan dia, yakni mereka yang dikehendaki, iaitu Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan segala orang-orang yang beriman. Nabi dan sahabat dia sudah tentu lebih fadilat daripada generasi yang kemudian. Wallahu dzul fadlil azim, dan bermula Allah Ta'ala itu mempunyai kurnia yang besar terhadap semua makhluk dia. Allah dah bagi kat kita ni, Allahu Akbar. Tentu nak bilang apa nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hang cuba nak bilang nikmat Allah bagi dekat hang, tak boleh bilang. Tuhan sendiri kata begitu. Tak boleh bilang. Ni kita ni boleh duduk berdiri tegak hari ni apa nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Allahu Akbar. Tak ambil satu buku tulis apa yang teringat Tuhan bagi kat kita ni, tulis tu. Tak larat tulis. Tuhan bagi dekat kita ni boleh tengok orang ni pun nikmat dah. Bila kita nak tahu ni nikmat tengok ni satu nikmat besar, bila dia bagi kita buta. Masa tu tahu lah mahainya nikmat melihat ni. Mahai sungguh. Duit tak boleh beli. Mahai dia ni sampai ke tahap duit tak boleh beli. Penglihatan tu duit tak boleh beli. Tu sahabat tu buat bisnes punya bagus, kaya-kaya, sampai cita-cita nak buat hospital sendiri. Ini sahabat kita ni, orang Islam kita ni. Anak-anak semua buat perubatan, kahwin dengan doktor. Mana kalau dia ada 4 orang anak, dia ada 4 orang doktor, kahwin dengan 4 doktor lagi. Dia ada 8 doktor dalam rumah dia. Dengan duit dia yang ada juta ni, dia kata kat saya, Ustaz, dia kata, abang dia kata, saya cita-cita nak buat hospital Islam. Dia kata, saya kata, bagus. Anak saya, Ustaz, Alhamdulillah 4 orang doktor. Dia kata, 4 doktor, Alhamdulillah 4 doktor. Dan Alhamdulillah, Ustaz, dia kata, menantu pun 4 orang doktor. Dia kata, patut buat hospital. Patut keluar hospital. Tangan-tangan cakap banyak. Patut keluar hospital. Kan? Baik. Dia sendiri cuci buah pinggang selang sehari. Dia sendiri kata, dia kata, Ustaz, ni lah Ustaz ni, dulu cita-cita nak buka hospital, dalam rumah ada 8 orang doktor, saya selang sehari kena pergi buat dialisis. Selang sehari. Kata, Ustaz, di mana tak boleh, Ustaz? Di mana tak boleh? Tu saya cakap, kata nak pergi luar negeri lah. Di Kuala Lumpur pun tak boleh. Pasal selang sehari nak kena cuci buah pinggang.
Kalau pi pagi balik petang boleh, tapi kita dengan sakit kita jadi bukan boleh, tak lasak dah badan nak pi pagi balik petang. Saya kata takkan pergi Kuala Lumpur tak boleh cari pusat dialisis apa buat di sana. Ustaz, dia kata tak kena penyakit ni tak tahu kan. Betul pusat dialisis ada di merata tempat, tapi kita punya keperluan, dia kata bukan sama dengan orang lain. Kita pi duduk di satu tempat, kata duduk di Seberang Jaya, kita ubah pusat dialisis daripada hak duk pi ni dengan hak tepi balik tu pun dah jadi lain lah. Nak kena pi tempat biasa, macam dia tahu dah kita punya keperluan apa, nak pasang apa, pi tempat dia silap buat ustaz, bengkak habis muka kan. Tak mau dah, tak mau ambil risiko lah. Tak mau ambil risiko. Tuan-tuan, duit ada juta. Saya kata duit ada tak boleh ni kah? Kata tak boleh apa cari buah pinggang apa. Ustaz, bila dah kena sakit ni baru tahu ustaz. Kata apa? Buah pinggang tak boleh beli ustaz. Tak boleh beli. Saya kata boleh tu? Tak boleh ustaz. Dia ada undang-undang kontrol dalam dunia ni. Tak boleh beli buah pinggang ni. Dia hanya boleh terima buah pinggang yang didermakan saja. Betul ke? Dia kata ada ustaz, saya kena penyakit ni, saya cek habis lah. Saya buat surat hantar ke Ukraine. Dia kata saya buat surat hantar ke India. Saya buat surat hantar ke China. Saya buat surat habis lah satu dunia ni. Tanya siapa nak jual buah pinggang. Jawapan bagi satu ya, tak boleh jual. Ada satu undang-undang di peringkat antarabangsa yang kontrol benda ni. Kalau ada siapa jual, dia tu salah. Dia kena ada orang dengan rela hati donate buah pinggang tu, baru boleh terima. Hak sakit ni berapa ramai, hak nak donate orang aja. Satu. Mai pasang belum tentu compatible dengan kita, belum tentu lagi. Pasang-pasang tak ngam. Nak abang apa tuan-tuan? Ni yang duk cerita panjang ni, nak abang apa? Nikmat kesihatan Tuhan bagi roh. Duit pun kadang-kadang tak boleh nak settle benar. Duit tak boleh settle. Ada duit, tapi kesihatan tak boleh beli. Ada duit boleh buat hospital. Ada duit boleh pergi beli doktor. Doktor boleh beli. Kalau kita ada duit milion-milion, kita pegang satu doktor pakar, hang duk kerja di hospital swasta, berapa hang dapat sebulan? Ada kata tak banyak lah, 250,000 sebulan. Okey, aku bayar kau 300,000. Baru 2 hari lepas jumpa satu doktor pakar untuk pedik, pakar tulang. Dan tahu dia sembang apa? Dia jumpa di tempat servis raita. Dia duduk sembang apa? Dia duduk sembang nak beli helikopter. Tak semua perut kita dengar. Kalau orang sembang kata nak beli Ferrari ke nak beli Porsche, aku boleh dengar lagi. Orang sembang nak beli helikopter. Saya cuba duduk tengok muka dia, Syekh ni nak melawak. Kenapa dah serius? Serius. Dia kata saya dah survey lah. Actually I dah survey. Actually I dah survey. Dia kata all in lah. Dia kata dia punya maintenance, dia kata sebulan dalam 50k. Dia dah survey lah. Maintenance yang kata helikopter ni sebulan 50k. Dengan helikopter tu punya maintenance, dengan bayar pilot dia, dengan apa nama ni, sewa tempat nak parking dia, dengan apa, dia kata kira all in saya dah survey dah dalam 50k. Dia kata nampak boleh lah. Tuan-tuan, dia punya pendapatan berapa, saya pun takut lah. Dia sembang nak beli helikopter. So hari tu dia kata ada satu broker mai jumpa. Dia kata duk sembang pasal Agusta. Agusta. Kita ni jakun, kita Agusta tu apa? Dia kata kawat sembang dia ni. Tak tahu. Agusta tu nama helikopter tu lah, Agusta. Dia kata. Dah tanya lah dia kata. Tak tahu tengok macam mana. Serius cakap, serius. Tuan-tuan, manusia Allah bagi duit boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allah bagi sakit, doktor sendiri pun sakit. Allah bagi sakit, nak jadi macam mana? Ini nak abang kata kita ni dalam hidup kita last sekali Allah pegang. Hang pandai macam mana pun, hang kaya macam mana pun, hang berpengaruh macam mana pun, last sekali Tuhan pegang. Apa dia? Nyawa kita dia pegang. Apa dia? Kesihatan kita dia pegang. Dia pegang last sekali. Yang last sekali itu yang nak menyebabkan duit tak ada makna. Yang last sekali itu nak menyebabkan kedudukan tak ada makna. Yang last sekali itu yang akan menyebabkan pengaruh tak ada makna. Last sekali itu apa dia?
Anugerah Allah itulah yang bermakna. Dan anugerah Allah yang paling tinggi. Apa dia? Dalam syurga esok. Ahli syurga ni dapat semua benda dia tak teringat dalam hati Tuhan bagi dia. Dia tak pernah teringat kata kebaikan yang dia buat atas dunia ni, Tuhan nak balas macam ni. Dia tak pernah teringat. Dia pergi syurga, balasan yang Tuhan bagi kat dia tu, dia punya syukur ni tak tahu nak abang dah. Luar daripada jangkaan dia. Tiba-tiba Allah mai tanya dia. Ni penghuni syurga ni, Allah mai tanya dia. Allah kata, mau kalau aku bagi dekat hang satu nikmat lagi. Ni dalam hadis ni. Allah mai tanya penghuni syurga yang punya bersyukur dengan apa yang dia dapat dalam syurga ni. Allah mai tanya dia, hang maukah aku nak bagi dekat hang satu nikmat lagi? Apa kata ahli syurga ni? Dia kata, ada lagi kah nikmat hang nak bagi? Ni hang duk dapat ni pun tak tahu nak abang dah. Tuhan kata ada. Apa dia? Keredaan Tuhan. Apa dia? Kemuncak kepada segala nikmat penghuni syurga ni. Apa dia? Mardatillah. Keredaan Allah. Tak tahu nak abang. Tak tahu nak abang. Tu helikopter. Satu lagi jumpa. Tempat sebiar kerja juga. Daripada Kelantan, mai. Duduk di Pulau Pinang. Tahun 76. Dia kata, saya mai ustaz. Dia kata, cakap bunyi Kelantan. Saya mari sini ustaz. Selas. Oh, kata. Bila tu? Tahun 70 ni. Selas pinggir. Hijau ustaz. Dia kata, Masya Allah, hijau ni habis. Gak biasa jadi driver, biasa jadi ada bunyi Kelantan. Kan? Terah habis lah. Dia kata terah. Kan? Saya pun duduk dengar kan? Sedap cakap Kelantan. Tiba satu kan kita dengar. Alhamdulillah ustaz. Dia kata, rupanya Tuhan ni, dia kata, dia nak uwi ke kita ni. Uwi tu bagi ya. Dia nak uwi ke kita ni, tapi dia ok dulu. Dia nak uwi pada masa dia nak ni. Buat hijau macam-macam. Dia kata tak jadi ustaz, tak jadi. Saya tak putus asa ustaz. Alhamdulillah sampai masa dapat ustaz. Hari ni alhamdulillah ustaz, saya hidup lapar. Alhamdulillah. 5 minit sekali alhamdulillah. 5 minit sekali alhamdulillah. Cakap orang cukup merendah diri, sopan. Kata ni royak ke ustaz lah, bukan nak kecek besar lah. Bersedih ada suti. Bersedih ada suti. Alfa ada suti. Rumah orang duduk, rumah orang beli, orang sewa, rumah kedai. Alhamdulillah ustaz. Tapi saya ingat dua perkara ustaz. Allah beri ke kita benda ni, mak bapak tak boleh lupa. Apa? Pendapatan hak pertama saya dapat, dia kata 11,000 ustaz, cash wilayah. Saya tak pernah pergi IPT banyak tu ustaz. 11,000 dapat. Hilai bayar. Dapat 11,000 ustaz. Ketar satu badan. Saya ingat sok perkara dia. Hak ni mak dia panggil cik, ke mak dia cik. Cik dengan ayah nak hantar pergi Mekah. Duit 11,000 ni saya tak boleh makan. Saya nak hantar cik dengan ayah pergi Mekah. Alhamdulillah ustaz. Dua-dua orang saya hantar pergi Mekah balik. Ustaz, doa mak bapak hak ni jangan lepas ustaz. Doa mak dengan bapak jangan lepas. Saya rasa macam duduk dalam kuliah maghrib depan dia. Saya ni duduk tegak kan. Pasal apa? Dia bercakap pengalaman. Kita bercakap berdasarkan kita baca. Dia bercakap pengalaman. Dengan keikhlasan dia, dengan air muka dia, dengan saya sengap duduk tengok mak dia sampai. Dia kata minta maaf lah, ambil masa ustaz lama. Dia kata, saya kata satu hari nak minta mu ganti saya sekali lagi. Dia mana-mana sedap dengar kata. Tuan, Masya Allah kan. Benda ni kadang-kadang mengaji itu satu bab. Kita pergi sampai universiti mana itu satu bab. Tapi masyarakat ni dalam kehidupan ini satu universiti.
Ni kehidupan kita ni, satu universiti. Ni kita duk mengaji ni, dalam masyarakat ni kita jumpa orang ni mengaji benda ni, jumpa orang ni mengaji benda ni. Benda tu kadang-kadang lebih memberi kesan kepada kita. Lebih memberi kesan kepada kita. Benda tu kadang kita balik buat kereta duk teringat lagi sampai di rumah teringat balik cerita kat bini pula di rumah. Tahu aku jumpa siapa tadi dia ni siapa malaikat ke apa ke Tuhan hantar mai tak tahu. Kecek lembut. Kan. Kecek lembut. Cerita satu habis dia balik. Dia kata dia siap dulu, dia kata minta maaf lah ambil masa ustaz lama. Dia balik. Mekanik ni kata dia, ustaz, ni kami punya regular customer. Dia kata macam tu lah ustaz. Dia tak nak main lama. Selalu dia telefon kami pergi ambil kereta dia, main servis siap dia hantar. Dia jarang main buang masa tunggu di sini. Selalu macam tu. Hari ni pasal sikit ya, dia punya cerita remote control kereta Mercedes dia tu bateri dah ni. Nak tukar bateri. Dia duk ingat start. Main pergi jumpa saya belakang tu. Dia pergi sangkut 2 jam dengan saya. Mekanik ni kata apa ustaz? Dia tak nak main mikir paling lama dia pernah main duduk di bengkel ni. Tapi nampak dia seronok boleh sembang dengan ustaz tadi. Dia kata, tapi dia memang macam tu. Macam tu lah ustaz. Lembut, lemah, lembut, sopan, santun, merendah diri. Kaya tu ustaz. Mekanik kata, kaya tu ustaz tu. Tuan-tuan. Daripada selai sepinggang. Tuhan bagi kat dia macam tu lah. 2 perkara. Apa dia? Dengan Tuhan jangan lupa. Mak ayah jangan lupa. Kunci dalam kepala kita, kunci lah hati kita. Dia cakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita duk bawa ayat Quran, duk baca suruh buat baik ke ibu bapa ni, bukan apa orang pun ambil pakai. Syekh ni main cerita kat kita, alhamdulillah ustaz kita kata kacau dia ni. Berkesan apa yang dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat tu lah kita nak ambil tengok. Lepas ni insya-Allah, lepas ayat zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim, dan bermula Allah Taala itu ampunnya kurnia yang sangat besar. Lepas ni insya-Allah kita tengok masalul ladzina humilut taurah summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfar. Lepas ni dia buat main satu ayat. Allah buat bandingan. Allah buat bandingan tentang manusia yang ilmu duk ada atas belakang, tapi ilmu tu tak memberi manfaat kepada dia. Allah kata apa? Masalul ladzina humilut taurah. Perumpamaan apa nama orang yang kitab Taurat duk ada atas belakang dia. Summa lam yahmiluha. Tapi kitab Taurat tu tak memberi manfaat kepada dia. Kamasalil himar yahmilu asfara. Macam mana kaldai yang kerja duk usung kitab atas belakang dia. Kaldai dijadikan kenderaan untuk usung kitab. Buh kitab atas belakang kaldai ni punya banyak duk jalan cedi. Kaldai duk kaldai juga. Kitab tu tak bagi manfaat kepada dia. Orang yang ada ilmu tiba-tiba tak praktis ilmu yang ada ke dia. Dia tak lebih daripada kaldai tadi. Serupa aja. Ini ayat yang akan datang amaran kepada kita. Jadi kita ni tuan-tuan, saya pesan kat diri saya sendiri, dekat tuan-tuan, tahu sikit, buat sikit. Tahu banyak, cuba tambah amalan kita. Dan tahu sikit, buat sikit ni maksud apa? Maksud hasil doa abang selalu. Kita tahu kata sembahyang sunat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha, daripada dunia dan isinya. Jangan tak buat qabliyah subuh. Apatah lagi kalau tak buat subuh, teruk lagi. Kan? Qabliyah subuh tu jangan tak buat. 2 rakaat sebelum subuh. Lepas itu sembahyang subuh. Lebih baik minad dunia wa ma fiha, daripada dunia dan isinya. Kita dah tahu. Lepas subuh baca Quran. Jangan tak baca Quran. Pasal apa? Pasal dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, tidak ada dosa yang lebih besar daripada orang yang sudah hafal beberapa ayat Quran tiba-tiba melupakannya. Ya. Dah hafal dah beberapa surah dalam Quran ni, lupa. Lupa ni pasal apa? Pasal dia tak ingat benda tu. Jadi dah kita tahu macam tu, kok mana pun jangan bagi 24 jam kita berlalu tanpa kita buka Quran baca. Cari masa ni kita, hati kita cari. Cantiknya apa dia? Kita sembahyang subuh awal dan sebagainya, lepas subuh buka Quran baca. Satu muka tuan-tuan pakai stopwatch,
Baca. Semuka Quran 2 minit. Tak boleh lah bagi 2 minit. Untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk kita. 2 minit. 2,5 muka surat surah Al-Mulk. 2,5 muka surat. 4 ke 5 minit. 4 ke 5 minit. Maknanya semuka 2 minit. 2 minit kita tak boleh bagi untuk baca Quran. Apa jawapan tuan-tuan nak jawab kat Tuhan esok ni? Dia bagi kita umur sampai 70 lebih, baru dia ambil kita 70 lebih umur, 2 minit sehari kita tak boleh baca Quran ni. Tak boleh jawab. Melopong mulut depan Tuhan esok ni, tak boleh nak jawab. Tu kata apa? Tahu sikit, buat sikit. Jangan bagi terlepas satu hari tanpa buka Quran baca. Semuka 2 minit baca. Satu hari 2 minit. 2 minit pun tak apa, daripada tak buat. Habis mengaji semayang Isyak, balik rumah, kok mana pun witir 3 rakaat buat. Witir 3 rakaat buat. Kalau kamu rasa penat sangat, agak-agak macam pukul 4, pukul 5 kita tak boleh nak bangun, sebelum tidur ambil semayang. Takut mana pun nak tidur, masuk pancung, gosok gigi, apa, bersih badan, apa semua, ambil semayang sekali. Allahu Akbar. 3 rakaat. Sah aja pun. 3 rakaat ni 3-4 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lipat sejadah pergi tidur. Jangan tinggal benda ni. Esok tuan-tuan, tengok balik hak kita buat qabliyah subuh, hak kita baca Quran semuka sehari, dengan witir hak buat 3 rakaat ni, dengan balasan Tuhan bagi ni, menyesal kita. Menyesal pasal apa? Pasal kita rasa kita buat tu sikit, Tuhan bagi punya banyak. Kalau lah itu pun buat lebih sikit, tentu lebih banyak lagi. Dia macam tu. Hak ni siapa tak ambil ingat, tak ambil serius, tak ambil buat amalan, dialah orang yang akan menyesal di sana esok ni. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.